Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak murid cikgu sekalian? Cikgu harap semuanya sihat-sihat bersama dengan keluarga di rumah dan semuanya masih bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita. Baiklah, untuk minggu ini kita akan cikgu akan membincangkan tajuk RBT tingkatan 1 di mana kita akan masih menyentuh bab 4.1.2 teknik lakaran pictorial dan hari ini kita akan masuk ke bahagian rendering dan juga shading. Okay. So kalau awak tengok dekat gambar kat sini, ini adalah contoh rendering dan juga shading. Okay, nampak menarik kan gambar ni kan? Jadi kita nak tengok apa itu rendering dan juga apa itu shading. Baiklah, di akhir video kali ini, di akhir pembelajaran, murid akan dapat 4.1.2 mengenal pasti teknik lakaran pictorial dalam di mana hari ini kita akan melihat kepada gaya visual lakaran, bahagian G. Baiklah, isi kandungan untuk video kali ini, cikgu akan mulakan dengan pengenalan teknik rendering, kemudian cikgu akan tunjukkan teknik rendering, yang seterusnya pengenalan teknik shading dan teknik shading. Kita mula dengan pengenalan, lepas tu kita buat teknik, pengenalan dan juga teknik. Baiklah, kita teruskan. Yang ini adalah satu ulang kaji. Okey. Ini adalah lakaran-lakaran pictorial yang sebelum ni kita telah hasilkan. Awak ingat tak? Mula-mula ingat tak apa-apa benda-benda ni? Yang mana satu cone, yang mana satu oblik, yang mana satu isometrik, yang mana satu lakaran perspektif, yang mana ellipse, yang mana garisan teknik lakaran asal, teknik garisan. Ingat tak? Okey, kita tengok ya. Okey. Okay, so yang pertama ni adalah teknik garisan lurus. Yang kedua ni, ini adalah lakaran oblik. Kita dah buat juga paksi mendata X, paksi menegak Y dan paksi surut 45 darjah Z. Untuk lakaran isometrik, kita ada paksi mendata X, paksi menegak Y dan dua paksi surut Z. Di mana dekat sini kita boleh pakai sama ada 30 darjah ataupun 60 darjah. Kemudian kita dah belajar lakaran perspektif 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Okay, kat bawah ni kita ada garisan bumi, GB. Yang ini adalah garisan ufuk dan dua titik ni adalah TL titik lenyap. Jadi gambar ni adalah garisan gambar lakaran perspektif dua titik. Okey, 1, 2 atau 3 ni bergantung kepada titik lenyap. Kemudian kita juga dah buat lakaran bulatan, okay, yang mana kita bahagikan kepada beberapa bahagian, cari jejari dan cantumkan jejari. Kemudian kita juga dah buat ellipse. Okay, macam bola rugby tu. Kemudian kita dah buat cone dan kita juga telah menyiapkan kita punya silinder. So, dah siap, oblik dah siap, iso dah siap, perspektif dah siap, bulatan dah siap, ellipse dah siap, cone dah siap, silinder pun dah siap. So, hari ni kita hasil-hasil yang kita dah hasilkan sebelum ni, kita nak letakkan dia supaya dia jadi lebih menarik. Macam mana nak bagi gambar kita nampak lebih real, lebih realistik, lebih menarik, lebih orang kata lebih cantik. Okay, so kita nak gunakan gaya visual lakaran. Apa itu gaya visual lakaran? Ianya merujuk kepada teknik untuk menjadikan lakaran objek lebih realistik. Apa maksud realistik? Realistik itu maksudnya lebih nampak hidup kita punya lukisan tersebut dan nampak menarik. Okay, so kita ada dua teknik. Teknik yang pertama ialah rendering dan teknik yang kedua adalah kesan cahaya dan juga bayang. Okay, tengok anak panah ni. Satu anak panah tu cikgu tunjuk dekat bahagian atas. Satu lagi anak panah cikgu tunjuk dekat bawah. Okay, so rendering ni adalah kita nak buat pada objek kita. Di atas objek kita. So, rendering tu adalah hasil di atas objek. Macam sebab tu cikgu tunjuk anak panah dekat atas, dekat bahagian atas ni. Ini adalah rendering. Manakala kesan cahaya dan bayang, maksudnya bayang lah. Sebab tu dia ada dekat bawah. Macam contohnya awak berdiri dekat tengah matahari. So, bayang tu kita nampak dekat bahagian bawah kita. Ataupun bawah objek. So, ini adalah kesan cahaya. Ni rendering pada atas objek. Manakala kesan cahaya dan bayang di bawah objek kita. Okay, next. Baiklah, ini merupakan satu proses rendering. Apa itu proses rendering? Memaparkan permukaan rata supaya kelihatan melengkung atau membojol keluar. Okay, maksudnya benda tu bermula dengan lakaran dua dimensi. Okay, garisan rupa. Dia bermula dengan rupa dua dimensi satu bulatan. Tapi kita tak nak guna bulatan. Kita nak jadikan dia 3D iaitu ellipse. Iaitu sfera. Okey, kita nak jadikan dia sfera. So itu adalah rendering. Dia bermula daripada permukaan rata, dia jadi benda tu nampak melengkung dan membojol keluar. Kita boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan warna, kita boleh gunakan tekstur, kita boleh gunakan garisan dan juga bentuk. Dalam video kali ini, cikgu akan tunjukkan cara untuk menggunakan garisan
garisan, multiple garisan, banyak garisan supaya menampakkan rendering tu berlaku. Apa alatan yang kita boleh guna? Alatan ni sama macam yang kita buat asas lukisan dulu. Kita boleh guna pensel warna, pensel, pen penanda, highlighter, pen, pastel, kapur. Tapi pada cikgu, kalau macam cikgu sendiri, cikgu suka menggunakan, kita boleh gunakan pensel warna ataupun pensel. Tapi untuk video kali ini kita tunjuk pensel dulu ya. So ini adalah contoh rendering. So dia bermula dengan satu lukisan bulatan, kemudian dia buat beberapa garisan di atas bulatan ni. Tengok dia ulang garisan tu dekat bulatan ni. Okay, sampai membentuk macam ni. Dia tak tekan pensel tau. Pensel tu tidak ditekan. Dia cuma ulang banyak kali. So dekat kawasan yang dia nak nampakkan rendering tu lebih banyak, so kita tekan banyak kali. Okay, buat garisan tu banyak kali. Yang mana yang kita nak kurangkan rendering, kita letak pensel tu sedikit sahaja. Okay. So ini adalah rendering. Cikgu tak nak tunjuk dekat bawah sebab bawah tu dah shading. So atas ni pada objek ni adalah rendering. Ini adalah contoh rendering menggunakan pensel. So bermula daripada bulatan. Tadi kita nampak dia bulatan kan. Sekarang kita tak nampak bulatan dah. Tak nampak 2D dah. Tadi bulatan tadi 2D. Sekarang kita dah nampak dia 3 dimensi. Okey. So ini adalah teknik rendering. Awak boleh tengok maklumat lanjut dalam buku teks awak muka surat 88. Okey, next. Ini adalah kesan cahaya dan juga bayang. Okey, apa maksud kesan cahaya dan bayang? Ianya menjadikan lakaran lebih realistik. Tapi kalau kita nak buat kesan cahaya dan bayang, kita kena tahu dulu kedudukan sumber cahaya. Okey, so sumber cahaya ni boleh jadi matahari, boleh jadi lampu, boleh jadi torchlight, boleh jadi handphone, boleh jadi apa-apa yang bercahaya lah. So yang akan dapat menghasilkan shadow. Okey, so ada dua gambar. Kalau awak tengok, satu shadow dia dekat sebelah kiri, satu lagi shadow dia dekat sebelah kanan. Okey, bayang dia dekat sebelah kanan, yang ni dekat sebelah kiri. So, apa beza antara diorang dua orang ni? Oh, kedudukan sumber cahaya. So, tengok ya. Kalau cahaya tu duduk di sebelah kanan, okey, jadi bila cahaya tu duduk sebelah kanan, kawasan yang ada dekat dengan cahaya ni mestilah nampak terang sebab dia dapat banyak sangat cahaya matahari. Manakala kawasan yang duduk jauh ataupun di bahagian belakang akan dapat sikit cahaya. Bila dapat sikit cahaya, dia jadilah gelap. Okay, sebab tu rendering dekat sini gelap. Dan bila kita punya bayang, okay, kita punya kesan cahaya dan bayang tu, bila cahaya di sebelah kanan, bayang di sebelah kiri. Tengok ya, ni sebelah kanan, kiri. Cahaya di sebelah kiri, bayang di sebelah kanan. Dia terbalik. Okay, so sama juga kalau letakkan cahaya dekat sebelah sini, bahagian sini terang sebab dia kena banyak dengan cahaya. Tapi bahagian sini gelap, makin lama makin gelap. Sampai dekat bawah ni makin gelap. So, itu adalah kesan cahaya dan juga bayang. Macam mana nak buat? Kita kena tahu kedudukan sumber cahaya kita. Okay. Next, ini adalah satu video yang cikgu ambil daripada YouTube. Cikgu rasa macam cikgu sendiri senang nak faham dengan teknik yang cikgu ni ajar. Okay. Awak boleh Google saja dekat YouTube awak. Teknik shading dan rendering. Dalam banyak-banyak video, cikgu rasa video ni yang mudah kita nak faham. Kita tengok sama-sama ya. Cikgu tak nak tunjuk cara untuk hasilkan perspektif ni. Perspektif ni sepatutnya kita dah tahu cara nak hasilkan perspektif. Kita cuma nak belajar shading dan rendering sahaja. Okay, kita tengok. Okay, jadi dia letakkan sumber cahaya di sebelah kanan. Bila diletakkan sumber cahaya ni di sebelah kanan, shading akan ada dekat sebelah kiri. Okay. Okay. Jadi apa yang dia buat ialah bila dia dah kenal pasti sumber cahaya kat mana, dia akan ambil hujung point kita punya objek tu, dia akan dia macam unjurkan macam titik lenyap daripada sini, daripada sumber cahaya, tapi dia akan guna kawasan bawah sahaja. So ada point berapa? 1, 2, 3 dan 4. Jadi setiap point ni dia unjurkan daripada tempat sumber cahaya. 1, ini yang bawah, 2, ini point yang ketiga, yang ini point yang keempat. So, dia unjurkan. So, dekat mana kita punya cahaya kita? Shading kita?
Okay. So, bila kita dah kenal pasti kita punya cahaya dekat mana, so kita tahu kawasan yang kena cahaya matahari tu adalah kawasan dekat sini. Okay. Jadi, bila, sekejap ya. Okay. Bila dekat sini, cahaya matahari dekat sini, antara pembukaan pertama dengan kedua, yang mana yang dapat paling sikit cahaya, paling belakang. So, 1 adalah paling belakang. So, 1 ni yang kita akan buat sangat pekat. Maksudnya, di bahagian belakang paling kurang dapat cahaya matahari. Jadi, dia paling gelap. Ini sederhana. Yang ini yang paling dapat banyak cahaya matahari. So, tengok macam mana dia warnakan. Okay. So, kita boleh guna teknik macam mana? Kita boleh buat garisan secara banyak-banyak. Okay, cikgu ni dibuat garisan tu banyak kali. Kita ulang banyak kali. So, ya, dia guna teknik garis tegak, kemudian disilangkan mula dia ke sini, lepas tu dia macam ni. Okay. Okay, kemudian atas tu slow sahaja. Sebab apa? Matahari dekat sini. So, sini banyak kena cahaya matahari. So, dekat atas ni slow sahaja. Jadi, dia tukarkan pensel. Macam dia ada banyak jenis pensel. Macam kita tak payahlah guna banyak pensel. Kita perlahankan sahaja. Okay, atas tu diwarnakan. Yang paling jauh mestilah pekat kan? Lepas tu makin lama makin slow. Tengok dia punya teknik. Atas makin slow. Jangan risau, nanti cikgu akan share lagi videonya. Okay. Kemudian, bila dah siap, cara kita nak bagi lukisan kita tu nampak lebih rata adalah kita boleh gunakan tisu, kita boleh gunakan pensel. Kemudian, kita akan rub aja kat bahagian sini. Kita akan sapu dekat bahagian sini menggunakan tisu ataupun paper ataupun jari. Macam cikgu suka guna tisu sebab apa? Bila jari, kadang-kadang jari kita tu bila dah kotor kena pensel tersentuh dekat bahagian lain pada kertas tu nampak macam tak menarik. So, cikgu akan lajukan sikit. So, dia guna, macam ni dia guna dia punya jari. Okay. So, cikgu akan forwardkan. Okay. So, sorry, sini tadi dah, kita tengok yang dah siap, hasil dah siap dia tadi. Okay. Next, kita... Okay, so ini adalah video sharing dan juga rendering. Nanti cikgu akan sharekan yang lain juga. Baiklah, ini adalah contoh-contoh teknik shading dan juga rendering. Kalau tengok semua contoh yang dekat sini, sumber cahayanya daripada sebelah kanan. Jadi semua shading dekat sebelah kiri. Dan juga bahagian yang terlindung daripada cahaya matahari tu lebih gelap daripada yang nampak cahaya matahari. Contohnya, cahaya daripada sini, so sini gelap sebab ini paling jauh daripada matahari, yang paling kurang. Ini paling terang. Okay, tu cara dia. So, ini yang professional punya lah. Yang ni memang digunakan gunakan tisu ataupun jari untuk jadikan dia smooth macam ni. Okay, ini contoh sphere, cube, piramid, cone dan juga silinder. Yang ini cahaya matahari, cahayanya dari sumber cahayanya daripada sebelah kanan. Yang ini pun sumber cahayanya dari sebelah kanan. Okay, jadi sebab tu dia punya shading dia sebelah kiri. Okay. Next, kalau ada masalah, cikgu akan sharekan juga untuk kelas cikgu nanti. Cikgu akan share video untuk lebih faham cara nak buat shading dan juga rendering. So, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. So, hari ini kita dah buat 2 ya. Kita dah buat shading dan juga rendering. Okay, so semua orang boleh praktis. Gunakan semua gambar-gambar lakaran yang telah awak hasilkan sebelum ini. Itu saja. Terima kasih semua. Take care.